Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid mumtaz Bintang 5 yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan ceria untuk terus mempelajari ilmu Allah. Pada hari ini insya-Allah kita nak belajar fiqh tajuk azan dan iqamah. Baik, sebelum tu mari kita sama-sama baca doa. Tanda tangan semua murid-murid. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين آمين يا رب العالمين. Murid-murid semua dah sedia? Jadi hari ini Mu'alimah nak murid-murid buka buku nota padat muka surat 46. Muka surat 46. Pelajaran pertama untuk kalau ikut silibus UPKK, pelajaran pertama dari tajuk azan dan iqamah. Okey, murid-murid dah biasa dengar kan perkataan azan, perkataan iqamah. Tapi murid-murid tahu tak apa yang dimaksudkan dengan azan? Azan maksudnya pada bahasa ialah pemberitahuan, pemberitahuan maksudnya waktu solat fardu. Itu maksud azan. Manakala daripada segi istilah ataupun syarak, azan itu ialah lafaz tertentu untuk memaklumkan masuknya waktu solat. Itu maksud yang sempurnalah. Maknanya azan pada bahasa pemberitahuan. Pada istilah ataupun syarak, lafaz tertentu untuk maklumkan masuknya waktu solat. Manakala iqamah maksudnya ialah pada bahasa mendirikan. Maknanya iqamah ni dilafazkan ketika seseorang itu hendak mendirikan solat. Nak mendirikan solat, sama ada dia nak mendirikan solat secara perseorangan ataupun berjemaah, maka disunatkan untuk beriqamah. Jadi iqamah pada bahasa ialah mendirikan. Pada istilah ataupun pada syarak, lafaz tertentu meminta jemaah bangun untuk menunaikan solat. Itu pengertian azan dan iqamah. Okey, murid-murid hukum azan ni, apa hukum azan ni? Hukum azan ni sebenarnya Allahumma salli ala Muhammad, hukumnya sunat, bukannya hukumnya wajib. Hukum azan ni ialah sunat. Tapi kalau tak ada orang azan, kita dah tahu dah waktu tu dah masuk waktu, tak ada masalah untuk kita mendirikan solat. Begitu juga dengan iqamah. Okey. Seterusnya perkara sunat bagi muazzin. Muazzin ni orang yang melaungkan azan. Kalau imam ialah orang yang mengetuai solat. Jadi ada perbezaan di situ. Muazzin ialah orang yang melaungkan azan. Manakala imam ialah ketua yang berada di hadapan para jemaah. Itu namanya imam. Okey, perkara sunat bagi muazzin. Orang yang azan tu, perkara yang sunat yang dilakukan ialah dia mestilah dalam keadaan suci daripada hadas. Menghadap kiblat, berdiri betul. Dan sebaiknya muazzin ini ialah di kalangan orang yang berakhlak mulia. Okey? Dan seterusnya, apa dia Allahumma salli ala Muhammad. Tadi Maklimah dah sebutkan hukum azan kan. Okey, pembetulan sedikit, hukum azan itu ialah sunat muakkad, sunat yang dituntut. Maknanya kalau memang kita ada kelapangan, kita tak ada keuzuran,
maka kita disunatkan, dituntut untuk melaungkan azan apabila masuknya waktu solat fardu. Okey. Dan perkara lain yang kita nak belajar hari ini adalah syarat sah azan dan iqamah. Nah, syarat sah azan dan iqamah. Siapa yang boleh azan? Siapa yang Allah terima azan dia? Allah terima iqamah dia? Yang pertama mestilah orang Islam, ya. Yang kedua mumayyiz. Okey, ingat lagi mumayyiz? Mumayyiz ni ialah kanak-kanak yang tahu membezakan baik dan buruk. Mana yang betul, mana yang salah. Dia boleh, kanak-kanak yang seusia berapa tahun pun kalau dia dah boleh membezakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk, maka dia dikategorikan mumayyiz dan sah bagi kanak-kanak tersebut melaungkan azan atau iqamah. Siapa lagi yang sah azannya ialah lelaki. Kalau iqamah ni dia tak apa, lelaki boleh, perempuan pun boleh. Maksudnya kalau jemaah tu perempuan, maka yang iqamah tu ialah perempuan. Kalau jemaahnya lelaki, maka yang iqamahnya lelaki. Tapi macam mana kalau dalam keluarga pula? Okey, kalau dalam keluarga tak kisah. Kalau katalah kita sembahyang dekat rumah kan, sembahyang berjemaah, abang kita nak iqamah pun boleh, adik perempuan kita nak iqamah pun boleh. Syaratnya dia tadi mumayyiz, tahu membezakan antara yang baik ataupun yang buruk. Dan apa lagi syarat sah azan atau iqamah? Mestilah masuk waktu kan. Kita nak azan mestilah kita dah tahu, dah masuk waktu. Sekarang ni dah nak masuk waktu zuhur. So apabila masuk je waktu zuhur, muazzin pun azan. Dan seterusnya untuk menunaikan solat, maka kita boleh teruskan iqamah. Okey. Dan selain daripada itu, syarat sah azan dan iqamah ialah sempurna lafaz azan dalam suatu waktu tanpa berhenti dalam satu tempoh yang panjang. Maksud di sini ialah muazzin tadi, orang yang azan tadi, dia kena menyebut lafaz azan tadi, kalimah-kalimah yang terdapat dalam lafaz azan tadi mestilah menyebut dengan satu tempoh yang tidak ada berhenti yang lama. Contoh dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila berhenti yang lama ni, sangat tidak digalakkanlah. Maknanya dia akan teruskan. Contoh yang betul ialah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya lah lafaz-lafaz yang seterusnya, iaitu yang mana azan ini disebut diulang 2 kali setiap kalimahnya berturut-turut dan dengan tertib, dengan tersusun. Maknanya kalau perkataan pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, perkataan yang lafaz yang kedua asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya sehinggalah akhir. Maknanya dengan tersusun, tak boleh asyhadu an la ilaha illallah, hayya ala solah, kan? Minta maaf, asyhadu an la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak boleh macam tu, tak boleh bercelaru, tak ikut susunan. Okey, jadi bila sebut syarat sah ni, maknanya kena ikut tertib. Kalau tak tertib, tak sah azannya atau iqamah. Okey, murid-murid boleh. Dan seterusnya, apa dia perkara makruh dilakukan ketika azan? Ketika azan ini kita mesti perkara makruh dilakukan ketika azan ialah dalam keadaan berhadas. Dia tak ambil wuduk lagi, ataupun kalau dia dalam keadaan berhadas besar tadi, dia tak mandi wajib lagi. Itu hukumnya makruh. Maknanya kena sucikan diri dulu. Kemudian terlalu memanjangkan suara sehingga berubah makna lafaz, tak boleh. Contoh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu salah. Sebut apa? Daripada sudut bacaannya tu, sebutannya tu salah. Jadi
Sebab itu sesiapa yang hendak melakukan azan atau iqamah, dia kena ada ilmu. Dia kena ada ilmu. Kemudian dilakukan oleh orang fasik. Ini juga makruh. Orang fasik ni maknanya orang yang banyak buat dosa. Dosa pada ibu ayah, orang yang selalu melambat-lambatkan solat, maknanya dosa dengan Allah. Sengaja melambat-lambatkan solat. Kemudian ialah orang yang banyak melakukan dosa lah, yang suka cakap bohong, suka cakap tak betul. Jadi itu makruh bagi orang yang sebegitu melakukan azan. Okey, selain daripada itu juga perkara makruh ialah bercakap-cakap. Sembang-sembang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau sanalah sikit. Kau tepilah sikit. Lepas tu sambung lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu salah murid-murid kan. Tapi murid-murid pintaan 5 tak buat macam tu kan. Jadi kalau sebelum ni ada terbuat istighfar, astaghfirullahalazim, tak tahu dulu. Sekarang dah tahu, kena betulkan. Okey, dan perkara makruh yang dilakukan ketika azan juga selain daripada itu ialah azan sambil duduk. Ini kalau maknanya bila ada orang yang masih lagi boleh berdiri dan orang ini ialah orang yang berilmu, maka lebih baiklah orang ini yang melakukan azan, ya. Dan tapi sekiranya dah satu jemaah tu memang tak ada seorang pun yang ada kaki, semuanya tak ada kaki, ataupun ada kaki tapi tak boleh berdiri, itu barulah diharuskan. Jadi maknanya kita kena utamakan apa yang Allah suka dulu. Allah suka apa? Allah suka orang yang berazan ataupun iqamah ini berdiri, maka kita dulukan orang yang boleh melakukan dengan keadaan yang begitu. Okey, jadi murid-murid, untuk hari ini Mukadimah harap apa yang Mukadimah nak terangkan itu saja. Maknanya murid-murid boleh rujuk dalam buku nota padat UPKK muka surat 46 sehinggalah 49. Di situ ada diterangkan lebih lanjut lagi lafaz azan, lafaz iqamah. Lafaz azan ni untuk solat fardu, 4 solat fardu semua sama kecuali subuh. Apakah lafaz tambahan bagi solat subuh juga ada di dalam buku ini. Jadi murid-murid boleh tengok. Dan selain daripada itu murid-murid, ya, Mukadimah suka nak ingatkan supaya kita semua kena hafalkan. Ini Mukadimah nak semua kita, Mukadimah dan semua murid-murid pintar 5 hafalkan doa selepas iqamah atau azan. Dan Mukadimah sangat yakin ramai murid-murid yang dah boleh dah. Alhamdulillah, tahniah. Tapi bukan boleh setakat menghafal di hadapan Mukadimah saja, bahkan boleh mengamalkan setiap kali dengan selesainya orang azan, maka murid-murid teruskan amalkan dengan membaca doa selepas azan ataupun iqamah. Jadi untuk hari ini itu saja. Mukadimah harap murid-murid dapat mengikuti apa yang Mukadimah sampaikan dengan baik. Dan Mukadimah harap juga murid-murid tolong hafalkan maksud-maksud pengertian azan dan iqamah, kemudian syarat sah, perkara makruh, perkara sunat, dan doa selepas azan. Untuk apa? Untuk supaya kita ini setiap kali belajar kita akan dapat ilmu, dan bila dapat ilmu itu kita dapat manfaatkan untuk kehidupan kita, supaya selepas ini kehidupan kita lebih baik, amalan kita lebih baik dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi murid-murid, untuk hari ini itu saja. Sekali lagi Mukadimah nak ingatkan, rujuk buku nota padat muka surat 46 hingga 49. InsyaAllah kita sambung untuk tajuk akan datang di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.